Inilah Nasional 5, saya Norlila Muhammad Nur. Fokus utama 11 Februari. Mayat rakyat Malaysia mangsa nahas AirAsia tiba di Sarawak untuk disemadikan esok. Sumbangan 10 juta ringgit untuk baiki masjid dan surau di Kelantan. Baiklah saudara, seketika nanti kita bersama dengan Damia Cassandra Maja di RTM Sarawak. Tidak ketinggalan lintas langsung bersama Jovinia di Sabah dan juga selepas itu bersama Suzila Idayu dari Studio Berita RTM Kelantan. Semuanya selepas ini. Baiklah saudara, kami mulakan laporan pertama ini. Tarif elektrik bagi pengguna domestik di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 2.25 sen per kilowatt sejam berkuat kuasa 1 Mac hingga 30 Jun 2015. Keputusan dibuat dalam mesyuarat Kabinet pagi tadi itu selaras dengan penjimatan semakan semula kos bahan api dan kadar pelepasan kos tidak seimbang atau imbalance cost pass-through ICPT. Pengurangan itu bakal memberi manfaat kepada pengguna yang menggunakan elektrik lebih 300 kW sejam sebulan. Dengan pengumuman itu, pengguna domestik bakal menikmati pengurangan bil elektrik dalam lingkungan RM13.50 hingga RM45 dalam bil bulanan. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili mengumumkannya dalam sidang media selepas mesyuarat Kabinet itu di Putrajaya. Mayat satu-satunya rakyat Malaysia yang terlibat dalam nahas pesawat AirAsia Indonesia QZ8501 Si Chung Hui selamat tiba di Pangkalan Udara di Kuching menggunakan pesawat khas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Angkasa 421 C130 Hercules tepat pukul 2.18 petang tadi. Pegawai Perhubungan Raya Markas Pemerintahan Wilayah Timur, Kapten Muhammad Hafiz Muhammad Sabilan ketika ditemui media memberitahu penerbangan mayat mendiang menggunakan pesawat dari Surabaya diiringi isteri mendiang Annie Wong Muk Ngik bersama ahli-ahli keluarga yang lain. Penerbangan diketuai juruterbang Lieutenant Colonel Nur Muhammad Jafri Subuh dan dibantu oleh Kapten Muhammad Samsul Muhammad Yusof. Difahamkan mayat mendiang C akan dibawa ke rumahnya di lorong E9 Taman BDC sebelum dibawa ke Nirvana Memorial Park, Jalan Batu Kitang untuk disemadikan kira-kira pukul 10 pagi esok. Sanak saudara dan kaki tangan AirAsia antara yang turut hadir menyambut ketibaan mayat mendiang di Pangkalan Udara Kuching. Sebelum itu, mendiang C berlepas dengan pesawat C130 dengan penerbangan Ihsan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dari Landasan Udara Angkatan Laut Tentera Nasional Indonesia di Juanda kira-kira pukul 10.40 pagi tadi. Turut menaiki pesawat isteri C, Wong Muk Ngik bersama dua anaknya serta beberapa anggota keluarga lain dan diiringi seorang pegawai dari Kedutaan Malaysia di Indonesia. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim berkata, mayat C ditemui pada 5 Februari dan dikenal pasti menerusi ujian DNA 2 hari lepas sebelum diserahkan kepada warisnya semalam. Katanya isteri mangsa Wang Muk Ngik datang semula ke Surabaya pada 6 Februari lalu sebaik mendapat tahu pihak berkuasa Indonesia telah menemui beberapa lagi mayat. Wang dan beberapa anggota keluarganya sebelum itu berada di Surabaya selama lebih sebulan sejak hari kejadian untuk menunggu pencarian mayat suaminya. C, 56 tahun, seorang ahli perniagaan berasal dari Kuching dan berpangkalan di Jakarta, merupakan rakyat Malaysia tunggal yang berada dalam pesawat yang terhempas sejurus berlepas dari Surabaya ke Singapura pada pagi 28 Disember lepas. Pesawat membawa 162 orang dan setakat ini sebanyak 102 mayat ditemukan. 2 minggu lalu, pihak berkuasa sudah menemui kotak hitam sementara operasi mencari baki mayat mangsa nahas masih diteruskan oleh Badan SAR Nasional Basarnas.
10 juta ringgit berjaya dikumpul melalui tabung ihsan pemulihan Masjid Banjir Kelantan sejak ia dilancarkan 20 hari lalu. Tabung tersebut bagi membantu memulihkan kerosakan yang dialami masjid serta madrasah di negeri berkenaan akibat banjir besar Disember lalu. Penyampaian sumbangan tabung diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada satu majlis ringkas yang berlangsung di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Menurut pengerusi tabung ihsan pemulihan Masjid Banjir Kelantan, Datuk Dr. Ashraf Waji Dusuki, setakat ini 83 buah masjid dan 242 madrasah yang mengalami kerosakan teruk akan diberi bantuan dana melalui tabung tersebut. Jadi ini memerlukan sumbangan kerana mereka tidak mampu. Sebab sampai hari ini nak tunjukkan sebagai tak mampu, banyak lagi masjid yang tidak ada kapet kerana semua dah ditenggelami oleh air. Jadi Alhamdulillah daripada sumbangan minggu pertama kita dapat mengumpulkan lebih 500,000. Kita sudah pun disburse semuanya 500,000. Maknanya prinsip kita ialah tabung ini kita dapat duit, kita akan terus belanjakan. Menurut Datuk Dr. Ashraf yang juga pengerusi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, tabung tersebut menjangka mendapat kutipan berjumlah 20 juta ringgit bagi membantu banyak lagi masjid dan surau yang mengalami kerosakan. Ia akan terus dibuka bagi membolehkan mana-mana pihak sama ada syarikat atau individu menyalurkan sumbangan. Tabung ihsan pemulihan Masjid Banjir Kelantan diwujudkan atas inisiatif Biro Agama UMNO Negeri Kelantan serta dipantau dan diselaras oleh YADIM. Sehingga kini lebih RM500,000 digunakan untuk membaik pulih 10 buah masjid dan 3 madrasah. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM berjaya mengumpul dana berjumlah 4.5 juta ringgit hasil sumbangan individu, syarikat dan perbadanan untuk program pemulihan banjir. Selain itu, sebanyak 255 tan barangan keperluan dan makanan turut dihantar ke Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perak melalui cawangan PBSM setiap negeri. Jelas pengerusi PBSM Tunku Tan Sri Syahriman Tunku Sulaiman, di Kelantan sahaja, unit rawatan air dengan kerjasama Pasukan Tindakan Bencana Serantau dan PBSM menyediakan air bersih bagi membantu 110 keluarga di Kampung Pasir Tumbuh, Gua Musang. Will undertake an additional 3 villages for the Kampung Angkat Recovery Program, namely Kampung Au Duri, Kampung Dusunio and Kampung Kroat in Gua Musang, focusing mostly on mobilizing water treatment unit to the affected areas. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Ibu Pejabat PBSM di Ibu Negara. Di Pahang dan Terengganu, PBSM masih dalam proses mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk membantu komuniti terjejas. Tunku Tan Sri Syahriman turut berterima kasih kepada AIA Takaful kerana menaja projek pemulihan di Kampung Panjang, Tanah Merah, Kelantan. Melalui tajaan tersebut, PBSM akan menyediakan 8 kabin lengkap dengan peralatan rumah untuk 8 keluarga yang dikenal pasti. Ia dijangka siap pertengahan bulan ini. Pengguna Lebuh Raya Plus berpeluang menikmati rebat tol 20% dan 30% semasa hari-hari puncak dan hari-hari bukan puncak bagi perjalanan melebihi 100 km. Rebat turut diberi kepada pengguna yang membayar tol menggunakan sistem elektronik sempena sambutan musim perayaan Tahun Baru Cina. Plus Malaysia Berhad Plus telah mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan atau TTA. 1.5 juta kenderaan dijangka akan menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan sepanjang cuti musim tersebut. Pengarah urusan Plus, Datuk Nurizah Abdul Hamid berkata, Plus juga memperkenalkan workshop on wheel WOW atau bengkel bergerak di lokasi terpilih. Kita sarankan supaya lebih ramai kita menggunakan pembayaran secara elektronik. Kad plasma ataupun tak syengkol boleh didapati di mana-mana pusat khidmat pelanggan, dan ini akan menyenangkan pihak pengguna juga supaya mereka tak payah beratur panjang di lorong-lorong tunai. Beliau juga menjelaskannya pada taklimat kepada media berhubung persediaan Plus menghadapi pertambahan trafik pada musim perayaan Tahun Baru Cina.
Pada masa yang sama, Prolintas turut menawarkan diskaun tol 20% kepada semua pengguna lebuh raya kendaliannya sempena sambutan Tahun Baru Cina. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Zainuddin Kadir berkata, diskaun ditawar kepada pengguna kenderaan kelas 1. Diskaun diberi bagi kenderaan yang membayar di lorong Touch and Go atau Smart Tag. Diskaun ini sebahagian daripada usaha berterusan memberi nilai tambah kepada pengguna lebuh raya dan penggalakan penggunaan ETC bagi perjalanan lebih cepat dan selesa. Kemeriahan sambutan perayaan Tahun Baru Cina kini mula terasa. Di Kedah juga tidak terkecuali. Bagi menceriakan golongan yang kurang bernasib baik, Yayasan Sultanah Bahia YSB menyampaikan sumbangan kepada 100 orang dalam kalangan kaum Cina yang berkelayakan, khususnya dari daerah Kotesta, Pendang dan juga Yan. Mereka dipilih oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Kedah. Sumbangan disampaikan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan YSB, Datuk Tunku Nafisah Almarhum Sultan Badlisha di Al-Rusta. Setiap tahun, YSB memperuntukkan RM200,000 untuk mengagihkan sumbangan pada setiap perayaan utama khasnya Hari Raya Aidilfitri, Deepawali, Wisak, Christmas dan Tahun Baru Cina. Jelas Datuk Tunku Nafisah, Jawatankuasa Kebajikan YSB memperuntukkan RM400,000 bagi melaksanakan tanggungjawabnya kepada golongan yang memerlukan di Kedah. Setiap tahun Yayasan Sultanah Bahia menerusi Jawatankuasa Kebajikan tidak pernah ketinggalan dalam menghulurkan sumbangan pada setiap perayaan utama. Sementara itu, masyarakat Cina yang ditemui berharap diberi kesihatan yang baik pada tahun kambing ini. Rata-rata mereka juga sudah membuat persiapan secara sederhana. Layar-layar baju ni tak berilah, orang bagi. Orang bagi kita pakai. Pasal dia tak rosak lagi, boleh pakai. Harap yang penting sehat. Sehat. Baguslah. Di Perlis pula, Kerajaan Negeri memperuntukkan sebanyak RM507,000 untuk bantuan sempena Tahun Baru Cina, kira-kira seminggu lagi. Bantuan diagih kepada kira-kira 3,380 penerima di seluruh negeri Perlis. Menurut Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man, walaupun kedudukan ekonomi ketika ini agak kurang memberangsangkan, namun kerajaan negeri tetap komited dalam mengawal perbelanjaan tanpa mengabaikan keperluan dan kebajikan rakyat. Dan ini melibatkan perbelanjaan kerajaan negeri sebanyak RM507,000. Ini yang memang kita akan teruskan walaupun kerajaan negeri mengalami ada masalah kekangan dari segi kita punya perbelanjaan, tetapi kita teruskan juga kerana ini adalah merupakan komitmen kerajaan untuk membantu mereka yang tidak bernasib baik seperti golongan OKU, ibu tunggal, fakir miskin dan sebagainya. Kita teruskan juga pemberian ini walaupun kita rasa agak berat sikit sebab perbelanjaan kita berkurang. Jadi ini kita bagi pada semualah. Tahun ini juga kita akan sambunglah mana-mana lagi perayaan untuk ayat agama Hindu dan juga yang beragama Islam untuk Aidilfitri nanti. Itu kita teruskan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan sempena Tahun Baru Cina. Seramai 394 orang terdiri daripada ibu tunggal, golongan kelainan upaya, anak yatim dan fakir miskin dalam kalangan masyarakat Cina, kawasan Padang Besar menerima bantuan. Seorang timbalan setiausaha bahagian pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengaku tidak bersalah atas tuduhan menerima rasuah di Mahkamah Session Shah Alam. Sabit kesalahan tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi. B. Kalai Chelvan, 32 tahun didakwa bersetuju menerima suapan bagi adiknya B. Satis, 28 tahun iaitu sebuah kereta mewah. Ia diterima daripada Yu Chai Huat, 43 tahun sebagai balasan bagi meluluskan permohonan lesen pajak gadai bagi syarikat Semua Jaya Resources. Perbuatan didakwa dilakukan 18 Mei 2012 di tepi Jalan Wan Utama, Lebuh Bandar
Utama Petaling Jaya, Selangor, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lokman Kasim, tertuduh yang kini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Tadbir di Jabatan Mineral dan Geosains Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, juga berharap pertuduhan alternatif mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Hakim Datuk Nur Adida Ahmad membenarkan tertuduh dibebas dengan ikat jamin RM10,000. Kes akan disebut semula 11 Mac ini. Kerajaan sedang mengkaji keperluan menyediakan mesin pengimbas berteknologi tinggi di lapangan terbang kecil di Sarawak dan Sabah sebagai usaha meningkatkan penguatkuasaan terhadap penyeludupan dadah. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata kerajaan perlu bertindak pantas memandangkan penyeludup dadah menukar taktik dan menyeludup dadah melalui lapangan terbang kecil berikutan tiada kemudahan mesin pengimbas. Jelasnya perkara itu menjadi keutamaan dan akan mencadangkan kepada pegawai tertinggi Kementerian Keuangan untuk mengkaji perkara itu. Semalam Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Kazali Ahmad menyatakan lapangan terbang kecil di Sarawak dan juga Sabah kini menjadi sasaran penyeludup dadah. Untuk membawa dadah, berikutan lapangan terbang itu tidak dilengkapi dengan kemudahan mesin pengimbas dan menghadapi kekurangan tenaga kerja. 3 pekerja bengkel termasuk pemiliknya ditahan kerana memiliki pelbagai jenis dadah di Taman Tasik Baru Ipoh Ahad lalu. Mereka berumur antara 27 hingga 39 tahun. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Sum Chang Kiong dalam sidang media memberitahu ketika serbuan pada pukul 6.30 petang, anggotanya menemui dadah pelbagai jenis seberat kira-kira 23 gram dan 10 biji pil ekstasi. Turut dirampas motosikal mini dan 2 buah kenderaan. Nilai dia satu adalah dadah, 2 adalah kenderaan. Kenderaan yang Toyota tu lama punya. Toyota dan Proton dan Honda, ya. Lebih kurang 40,000 lah. Kesemua yang ditahan positif dadah jenis metafetamin, sementara pemilik bengkel mempunyai rekod lampau atas kesalahan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 12/2 dan 39/A Akta Dadah Berbahaya serta Seksyen 379/A Kanun Keseksaan. Seorang wanita ditemui mati dipercayai dibunuh dalam kejadian samun di Taman Tanjung Emas, Tanjung Rambutan pagi tadi. Mangsa berusia 51 tahun ialah isteri kepada seorang anggota polis. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 pagi itu, mangsa ditemui tertiarap dengan kesan kelar di leher oleh anaknya yang baru pulang dari berniaga dalam bilik tidur di kediamannya. Menurut jiran mangsa, dia mengetahui mengenai kejadian tersebut setelah mendengar jeritan anak mangsa dan kemudian keluar memeriksa sebelum anak mangsa meminta bantuan. Tak tahu dah cakap sebab dengar dia nangis tu memang saya pun tak tahu kan buka dalam kan. Tu je lah. Masa akak tengok tu macam mana keadaan arwah? Menerak. Bantal atas kepala. Darah banyak? Nampak darah kat katil lah. Oh, bantal bertutup ke macam mana? Bertutup atas kepala. Atas kepala. Susulan kejadian itu, 3 suspek remaja ditahan 2 jam kemudian. Mereka berumur antara 15 hingga 19 tahun. Salah seorang suspek yang ditahan tinggal sebaris dengan rumah mangsa. Ketika ditahan, polis turut merampas tabung duit dan 2 telefon bimbit. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Skuad Polis Aman Wanita Kedah hari ini menerima 22 buah skuter jenis Honda Spacey bagi memudahkan skuad itu mendekati golongan hawa. Setiap anggota Amanita di Ibu Pejabat Polis Daerah di Kedah akan menerima 2 buah skuter untuk tujuan itu. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Zamri Yahya, skuad Amanita akan melakukan rondaan di kawasan yang sering menjadi tumpuan wanita seperti pasar, pusat beli belah dan kawasan perumahan. Tujuan motosikal ini untuk membolehkan anggota-anggota dan pegawai polis wanita di 11 buah daerah mendekati ataupun reach out kaum wanita di daerah masing-masing bagi tujuan pencegahan jenayah. Dan juga dia pun tujuan utama juga kerana dulu pucuk pimpinan PDRM merasakan bahawa perlu satu unit wanita khusus untuk mendampingi dan menjaga bajikan wanita.
Datuk Zamri ditemui media selepas menyerahkan motosikal Amanita di IPK Kedah di Alustar. Sementara itu, Penasihat Amanita Kedah ACP Surina Saad berkata skuadnya akan mendekati lebih ramai wanita suri rumah kerana golongan itu dikatakan mempunyai banyak maklumat. Mendekati wanita-wanita utamanya suri-suri rumah, kita akan memperoleh banyak maklumat-maklumat yang dulu kita kata wanita ini selalu ambil tahu kan, menyebut pasal orang. Tapi kita gunakan sifat-sifat ni untuk kebaikan. Skuad Amanita PDRM di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan dilancarkan pada Mac 2013. Susulan kejadian ribut yang melanda 17 rumah di Taman Satria Senawang Negeri Sembilan semalam, hari ini beberapa penduduk mula membaiki atap bumbung rumah mereka yang tercabut, malah ada yang sudah siap dibaiki. Seorang daripada pemilik rumah terbabit, Dahlin Muhammad Zakir berkata beliau berada dalam rumah ketika kejadian dan ia merupakan detik yang mencemaskan. Kat dalam rumah baru lepas mandi kan. Saya dengar ada bunyi angin kuat. Nak buka pintu takut. Takut ada batu terbang kan. Dengar macam pincap, macam tingkap bergegar. Tahu-tahu dia main dekat atas atap. Dia pusing kat atas atap lama, dalam 10 second kan. 10 second. Lepas tu atap semua jatuh. Saya menyorok je kan, selamatkan diri. Sekarang ni saya dah ambil tindakan segera, dah buat repair sendiri. Kan. Berapa kos? Kos dalam RM2,500. Seorang lagi penduduk, Zailan Siddiq pula berkata beliau mengambil langkah segera membaiki atap rumahnya dengan bantuan rakan-rakan dan jiran. Banyak. 18 keping. Saya punya keluar duit saya sendiri. Beli atap, apa yang patut. Beberapa rumah lagi masih dibaiki dan penduduk masih mengambil langkah berjaga-jaga. Anggota bomba dan penyelamat Pulau Pinang menyelamatkan seorang anggota polis bersama tunangnya yang tersesat dalam perjalanan turun di Bukit Jambul, Pulau Pinang. Dalam kejadian pada jam 6.50 petang semalam, Ahmad Tarmizi Nurizan bersama Nurhasudiana Basir dipercayai tersesat kerana keadaan gelap. Menurut Ahmad Tarmizi, ia merupakan pengalaman pertama mendaki bukit tersebut dan tidak menyangka akan tersesat. Sampai puncak tak? Sampai puncak dekat atas tu. Sampai puncak. Waktu sampai puncak ada orang ramai tak? Ada orang. Ada orang. Kami dia orang bagi tahu tadi memang salah jalan lah. Jangan turun. Patutnya jalan tempat lain, kami turun dekat tempat lain. Ni tu ada kacau, benda kacau ke apa ke. Ada apa-apa lah, cuma ada anjing lah tadi dekat kebun tu. Dalam 3-4 ekor ke lah. Itu yang kita patah balik tadi tu. Itu sudah jalan tu? Macam anjing lah sudah jalan ke tak? Nak cari jalan tak jumpa kan? Sebab gelap. Selepas menyedari mereka tersesat, Ahmad Tarmizi terus menghubungi pasukan bomba dan penyelamat. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak, Muhammad Fauzi Suib berkata, pihak bomba menerima panggilan daripada mangsa kira-kira jam 8.11 malam dan tiba di lokasi 20 minit kemudian. Walau macam mana pun, alhamdulillah. Malam ni kita dapat ada semua lah. Polis pun ada, kita pun ada, orang awam pun ada sokong juga. Jadi dalam proses pencarian ni, alhamdulillah dapat jumpa. Kedua-duanya ditemui pada jam 10.23 malam. Baiklah saudara, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Kelantan. Rakan penyampai Damia Cassandra Manja di Sarawak nampaknya sudah pun bersedia di sana. Silakan Damia. Terima kasih Nulela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Permohonan perakuan bomba FC oleh pemilik premis adalah mandatori dilakukan secara atas talian menerusi sistem sokongan elektronik pelesenan perniagaan BLES mulai Januari 2016. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak Nur Hisham Muhammad berkata, perkhidmatan BLES secara percuma itu mula diperkenalkan September 2008 di Lembah Kelang, manakala di seluruh negara ia bermula secara percubaan sejak 2012. Jelasnya menerusi BLES, proses permohonan pembayaran serta semakan status permohonan dapat dilakukan secara atas talian sahaja tanpa perlu berurusan di Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sebelum ini,
untuk dapatkan perakuan bomba ini, pemohon perlu paling tidak pun minimum 3 kali berulang-alik kepada jabatan membuat bayaran. Kemudian datang kali terakhir ialah untuk collect kita punya perakuan bomba. So this 3 round proses ini menyebabkan secara langsung ialah cost incurred. Nur Hisham Muhammad menambah permohonan akan mendapat maklum balas dalam tempoh 24 jam selepas permohonan selain tempoh 14 hari untuk mengeluarkan perakuan bomba tersebut. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas perasmian bengkel penerangan pelaksanaan BLES di Pusat Konvensyen Bumi Kuching BCCK di Kuching pagi tadi. Sementara itu, terdapat 32% atau 134 premis yang berisiko tinggi di Sarawak yang belum mendapat perakuan bomba setakat Januari tahun ini. Menurut Nur Hisham, ini berikutan premis tersebut tidak mematuhi spesifikasi keselamatan kebakaran yang ditetapkan seperti plan bangunan yang tidak diluluskan, sistem kebakaran yang tidak dikemaskini dan tidak memohon FC. Tambahnya, secara keseluruhan terdapat 417 premis berisiko tinggi di Sarawak dan daripada jumlah tersebut, 283 premis telah mempunyai FC setakat Januari 2015. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak kini dalam keadaan bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan kejadian banjir berulang semasa sambutan Tahun Baru Cina akan datang. Pada masa ini kita akan fokus kepada Tahun Baru Cina. We expect kalau pattern ini berterusan hujan macam sekarang ini berterusan dalam sampai Tahun Baru Cina. Apabila Tahun Baru Cina ialah King Tide 6.3, pertembungan ini akan menjangka menyebabkan banjir. Kejadian air pasang besar akan berlaku di Sarawak bermula 17 sehingga 25 Februari ini dengan ketinggian antara 5.1 meter hingga 6.3 meter. Justru Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Nur Hisham menegaskan jabatannya kini memfokus kepada tempoh tersebut agar balai-balai bomba di seluruh negeri sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya banjir sekali lagi. Tambahnya, cuti untuk semua ketua balai telah dibukukan bagi membolehkan pengurusan arahan untuk para anggota berjalan lancar. Nur Hisham bercakap dalam sidang media selepas merasmikan bengkel penerangan pelaksanaan Business Licensing Electronic Support System BLES di Pusat Konvensyen Bumi Kuching BCCK di Kuching pagi tadi. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat akan mengambil beberapa langkah pembaharuan dalam menghadapi kejadian banjir pada masa akan datang. Jelasnya, ini termasuk penghantaran awal bantuan makanan ke kawasan yang mula dinaiki air untuk mengelak kesukaran operasi penghantaran misi bantuan terutama ke kawasan pedalaman seperti yang dihadapi semasa banjir lepas. Jabatan tersebut juga telah memohon tambahan 11 kenderaan penarik bagi memudahkan operasi menyelamat semasa banjir agar lebih banyak kawasan dapat diliputi. Hujan yang berterusan sejak malam tadi di Kuching menyebabkan beberapa kawasan rendah dilanda banjir kilat. Kawasan-kawasan itu termasuk Kampung Sinar Budi dan Kampung Rantau Panjang di Batu Kawah. Kru RTM sempat meninjau keadaan di kawasan-kawasan tersebut pagi tadi. Menurut seorang penduduk Kampung Sinar Budi, Encik Yunus, air mula naik pada pukul 3.30 pagi dan beberapa kawasan ditenggelami air setinggi paras lutut. Katanya kawasan rendah itu memang kerap dilanda banjir berikutan sistem perparitan yang kurang berfungsi. Kalau dapat bagi saya lah, mana orang yang berkenaan, orang atasan minta tolonglah tengok penduduk kampung ni lah. Kerana arah bantuan kampung ni, kalau dapat jalan parit ni dibesarkan, didalamkan, mungkin dapat mengelak dari banjir lah. Walaupun banjir sudah mula reda pada pukul 6 pagi, pihak Jabatan Pertahanan Awam masih berwaspada dan memantau kawasan itu sehingga air surut sepenuhnya. Pukul 6 pagi tadi lah kita buat tinjauan dan pada waktu ni, pada pukul 9.30 ni, air telah mulai surut dan air di jalan raya tu pada paras lutut dan keadaan pada masa ni terkawal dan buat masa ni belum ada penduduk berpindah ke pusat pemindahan. Dan untuk makluman juga, penduduk di Kampung Sinar Budi baru ni bersedialah untuk berpindah bila-bila masa apabila diarahkan oleh pihak
berkuasalah untuk berpindah ke pusat pemindahan jika perlulah. Kami semua sedia baju, keperluan, semua sedia yang perlu, beg, pakaian semua dah di standby semua dalam rumah. Tunggu air naik lagi ya, tunggu arahan kemarin semua terus pindah. Jadi semua sudah sedia sana. Semua kawasan ni semua sudah sedia. Tunggu arahan ajaklah ini. Sementara itu, hujan lebat yang berterusan bukan saja menyebabkan banjir kilat, malah menyebabkan kejadian tanah runtuh di lorong 16 Kampung Haji Baki di Kuching. Keadaan berlaku pada pukul 3.30 pagi. Jalan tertutuplah oleh disebabkan tanah runtuh. Sebab hujan lah. Disebabkan hujan tak berhenti-henti. Walaupun tidak ada mangsa dilaporkan cedera, tanah runtuh itu menyebabkan sedikit kerosakan ke atas sebuah rumah sewa yang terletak di seberang jalan. Lebih 90 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk projek bekalan elektrik luar bandar di kawasan Parlimen Muka mulai 2010 hingga 2015. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu sebanyak lebih 63 juta ringgit telah digunakan di kawasan Dun Balengian yang telah memanfaatkan hampir 1,502 buah rumah. Lebih 26 juta ringgit lagi digunakan untuk projek bekalan elektrik luar bandar BELB di kawasan Dun Dalat. Projek-projek ini telah memberikan manfaat kepada 546 buah rumah di kawasan tersebut. Datuk Amar Awang Tengah memberitahu demikian pada majlis perasmian BELB Kampung Tradisi Talian Tengah dan Kampung Pedangan Ulu di Mukah. Untuk projek BELB di dua kampung tersebut pula, 18 buah rumah telah mendapat manfaat dengan kos projek melebihi 2.5 juta ringgit. Kerja-kerja projek BELB tersebut termasuk pemasangan kabel bawah tanah bagi boltan tinggi sepanjang 450 meter, kabel bawah tanah boltan rendah sepanjang 60 meter, 35 batang tiang boltan tinggi dan 17 batang tiang boltan rendah. Dalam ucapannya, beliau menyeru agar kontraktor yang dilantik dapat menyiapkan kerja-kerja projek tersebut dalam tempoh masa yang diberikan. Kelewatan kontraktor menyiapkan kerja katanya boleh menjejaskan imej baik kerajaan. Polis daerah Miri akan meningkatkan tahap keselamatan di lapangan terbang Miri bagi mengelakkan Sarawak menjadi lokasi transit kepada sindiket penyeludupan dadah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Gan Tian Ki memberitahu satu daripada langkah tersebut ialah menempatkan unit K9 iaitu anjing yang dilatih khas bagi membantu dan mengesan aktiviti penguatkuasaan di lapangan terbang Miri. Saya telah mengarahkan narkotik saya sekali-sekala menggunakan K9. Tapi di belakang takbir lah. Kerana kita tahu anjing ni mempunyai deria bau 2,000 kali ganda lebih daripada manusia. Boleh melepasi scan machine tetapi anjing boleh menghidu. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan PDRM Miri di Miri. Beliau menjelaskan unit K9 ini akan digunakan bagi mengenal pasti dan usaha mengesan bagasi yang disyaki mengandungi dadah. Beliau menambah ini merupakan langkah keselamatan tambahan ditempatkan di lapangan terbang Miri berikutan penangkapan seorang pekerja pelantar minyak berusia 21 tahun yang disyaki terlibat dalam penyeludupan 115.5 kg syabu bernilai 21 juta ringgit 4 Disember tahun lalu. Gan juga berkata memandangkan keselamatan di lapangan terbang di bawah bidang kuasa Malaysia Airport Berhad, polis juga telah berbincang dengan MAB untuk mengetat aspek keselamatan selepas penahanan suspek tersebut. Lapangan terbang Miri merupakan lapangan terbang kelima paling sibuk di negeri ini. Terdahulu, ACP Gan turut menyampaikan sijil penghargaan kepada media di Miri atas kerjasama mereka dengan polis dalam usaha mengurangkan indeks jenayah di bandaraya tersebut. Indeks jenayah di Miri turut menurun sebanyak 2.5% tahun ini berbanding 15.28% pada 2014. Baik saudara, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Jovinia di Kota Kinabalu.
Terima kasih Damia di Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pemetaan bagi kawasan berisiko banjir dan kebakaran di negeri ini perlu dilakukan segera. Langkah itu bukan sahaja dapat membantu pihak berkaitan mengenal pasti penduduk yang dijangka terjejas, malah memudahkan tindakan susulan dibuat dalam usaha menangani dan meminimumkan kesan kejadian bencana alam. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Haji Ahmad Aid, pemetaan itu yang disarankan Kerajaan Persekutuan juga merupakan antara perancangan awal dalam menjaga kebajikan penduduk terlibat bencana. Kalau banjir saja, orang tahu saja. Kalau banjir, rumahnya sudah banjir, dia tidak boleh tinggal di rumah tu, dia pindah ke tempat itu. Dia sudah ada dibagi tahu awal-awal, itulah pesan awal. Ini kampung ini, jadi tahu sudah kampung ini yang tidak selamat sudah ataupun terbakar ke banjir ke, pindah ke ini. Jadi kita boleh tahu, satu tidak ada kucar kacir, kedua kita tahu kalau ada orang yang mendaftar, dia bilang dia tinggal di kampung ini, kita tahu kampung itu tidak terbakar, rumah itu tidak terbakar ataupun tidak banjir, kita sudah tahu dia hanya mengambil kesempatan. Datuk Jainab ditemui media selepas merasmikan persidangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah 2015 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah Itong Terang menyatakan beberapa teras strategik digariskan untuk mencapai hala tuju kebajikan. Ini termasuk mengintegrasikan golongan orang kurang upaya OKU dalam masyarakat, mendaya upayakan warga emas dan mendaya upayakan golongan sasar melalui kerja sosial untuk mengurangkan kebergantungan bantuan kerajaan. Selepas kira-kira 3 minggu kejadian banjir yang melanda beberapa daerah di negeri ini, penduduk di 2 buah kampung iaitu Kampung Bambangan dan Kampung Sinoko Membakut yang terjejas teruk terus menerima bantuan pelbagai pihak. Ikuti laporan wartawan Serena Olivia Chong dan jurukamera Awang Damit Masir yang meninjau keadaan di 2 kampung berkenaan. 1,000 penduduk di kedua-dua kampung yang terletak berjiran dalam jarak hanya 100 meter merupakan antara kampung yang paling teruk dilanda banjir apabila rumah-rumah penduduk ditenggelami air sehingga paras bumbung. Tinjauan kru berita RTM kedua buah kampung ini mendapati selain bantuan pasca banjir berupa barangan makanan dan keperluan harian seperti gula, beras, makanan tin dan minuman, pelbagai pihak turut menggembleng tenaga diterajui Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK membersihkan persekitaran kampung terlibat daripada kesan banjir. Sebenarnya di pejabat daerah masih banyak bantuan yang ada di simpan sana, tapi kita pejabat daerah akan agi-agikan kepada kampung-kampung yang yang terlibat banjir. Dengan bantuan yang mereka berikan, sedikit sebanyak telah mengurangkan beban yang kami terima semasa fenomena banjir ini. Turut terlibat dalam gotong royong ini Julina Dio, penduduk kampung Sinoko yang menempuh saat getir apabila terpaksa berteduh di bumbung rumahnya ketika banjir melanda kampung berkenaan. Mula-mula air itu masih di bawah. Lepas itu bila kami angkat-angkat barang pusing, terus sini air di atas sudah. Jadi kami pun tidak sempat pindah lah. Misalnya mau kasih selamat barang-barang yang di dalam rumah lah kan sebenarnya. Kada runcit begitu semua lah. Aktiviti pasca banjir ini juga antara lain bertujuan mencegah penyakit selepas banjir seperti denggi, malaria dan kencing tikus. Berhubung dengan Jabatan Kesihatan bagian Beaufort untuk minta cadangan supaya dapat diadakan fogging iaitu samburan kabus dan pengambilan sampel darah untuk penduduk-penduduk untuk memudahkan penduduk kawasan kampung ini yang jauh berurusan di pekan-pekan untuk mengambil sampel darah. Kira-kira 500 penduduk di 2 kampung ini dipindahkan ke pusat pemindahan Dewan Serbaguna Membakut apabila banjir melanda kampung tersebut pada 20 Januari lepas. Sementara itu, kru berita RTM turut meninjau kesan banjir di Sekolah Kebangsaan SK Bambangan Membakut yang turut terjejas sesi persekolahannya akibat banjir bulan lepas. Warga sekolah ini masih giat menjalankan aktiviti pembersihan bangunan sekolah dan sekitarnya bagi memastikan keadaan kembali kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Daripada tinjauan tersebut, keadaan sekolah ini semakin pulih dari kesan banjir berbanding tinjauan kru berita RTM pada 27 Januari lalu.
Guru Besar SK Bambangan Wahab Kuncang menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang menghulurkan bantuan segera dalam memastikan setiap murid di sekolah itu dapat meneruskan persekolahan. Kami guru-guru di sini telah mengadakan pengajaran pembelajaran seperti biasalah. Tapi disebabkan barangkali murid-murid yang berada di sekitar sekolah ini mereka juga terlibat dengan banjir, cuma kehadiran itu tidak penuhlah. Sekolah ini turut menerima 60 buah kerusi dan meja baharu. Selain itu, kelengkapan alat bantu mengajar di sekolah juga diterima secara berperingkat-peringkat. Kejadian banjir baru-baru ini juga tidak mematahkan semangat para guru dan murid sekolah tersebut. Sekarang ini kita sedang merancang dan guru-guru sentiasa memberi motivasi kepada murid-murid untuk meneruskan juga perjuangan mereka sebagai seorang murid di sekolah ini walaupun ada kekurangan dan mereka saya lihat bersikap positiflah untuk menerima nasihat dan motivasi. Tapi tidak takutkah untuk datang ke sekolah lepas banjir tu? Tidak. Tidak. Iya. So apa semangat adik? Semangat saya sangat kuat. Saya sabar saja. SK Bambangan mempunyai 13 orang guru dengan 4 kaki tangan sokongan dan 102 murid tahun 1 hingga 6. Rancangan tebatan banjir di kawasan Sungai Gumgum dan Sungai Memanjang Sandakan wajar dipercepatkan. Sehubungan itu, Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Gumgum sedia bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran dan Majlis Perbandaran Sandakan untuk menjayakan rancangan berkenaan. Anggota Dewan Undangan Negeri Kawasan Gumgum, Datuk Haji Zakaria Haji Idris berkata rancangan tebatan itu penting khususnya buat penduduk sekitar bagi mengelak masalah banjir terus berulang. Datuk Zakaria berkata demikian ketika melawat dan mendengar taklimat perancangan dan langkah Jabatan Pengairan dan Saliran Sandakan untuk kawasan Gumgum yang disampaikan Jurutera Daerah Sandakan Insinyur Chung Chan Ngee di Sandakan. Sementara itu, Insinyur Chung memberitahu pihaknya telah mengemukakan permohonan peruntukan bagi melaksanakan projek rancangan tebatan banjir tersebut di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Permohonan dikemukakan di bawah APP 55 iaitu perbelanjaan darurat kepada pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Suzila di Kelantan. Terima kasih rakan penyampai dari Sabah. Usahawan Kelantan khususnya yang terlibat dalam industri batik dan pengeluaran makanan disaran tidak hanya memfokuskan produk mereka untuk pasaran domestik semata-mata bagi mewujudkan pasaran ekonomi tunggal. Peluang dilihat lebih terbuka lebih-lebih lagi Malaysia menjadi pengurusi ASEAN 2015. Bagi membina jaringan dan memasarkan produk masing-masing ke negara-negara ASEAN yang menjamin manfaat yang lebih besar. Pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Cawangan Kelantan, Azran Draman berkata, penerokaan terhadap pasaran negara lebih terbuka membabitkan usahawan dan penggerak industri apabila negeri Kelantan menjadi hos kepada mesyuarat ke-21 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN. Merealisasikan hasrat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad sendiri, mesyuarat tersebut yang berlangsung pada 28 Februari hingga 1 Mac ini turut memberi fokus kepada ekonomi semasa di rantau ASEAN. Ke arah itu juga Azran Draman menjelaskan dengan bantuan agensi di bawah MITI seperti SME Corp, SME Bank dan Matrade, usahawan harus mempersiapkan diri dengan produk yang lebih mantap dan berkualiti dari segi pembungkusan dan penlabelan. Sasaran kita untuk kita meningkatkan ekspor produk tempatan keluar. Contohnya 9 negara ASEAN yang sangat besar pasarannya untuk kita teroka dan kita membina kekuatan produk kita di negara luar. Beliau menyatakan perkara itu kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Kelantan FM dekat Wakaf Cik Ye. MITI sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan pemasaran usahawan dari semasa ke semasa di samping mempromosikan Kelantan sebagai destinasi pelaburan dan pembinaan industri yang baik.
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDNKK Kelantan akan terus menggerakkan lebih 200 anggota penguatkuasaannya dari semasa ke semasa bagi memantau harga barangan dijual di pasaran tempatan. Langkah itu bagi memastikan barangan dijual tidak membebankan pengguna. Selain peniaga atau pemborong perlu mengikut segala peraturan ditetapkan. Pengarah PPDNKK Kelantan Abdul Ghani Harun menambah jalinan kerjasama antara agensi terlibat dan pemimpin tempatan juga akan ditingkatkan dalam memastikan keberkesanan proses pemantauan dan penguatkuasaan dilakukan di seluruh negeri. Beliau menjelaskan sehingga kini berdasarkan tinjauan dibuat, harga barangan khususnya membabitkan keperluan harian di negeri ini masih stabil. Kita dah buat pemeriksaan berkala di seluruh jajahan di negeri Kelantan dan kita nak pastikan bahawa semua peniaga ni mematuhi di akta kita. Dan kepada peniaga-peniaga yang tidak memberi kerjasama kepada kita tu, kita akan bagi amaran dan juga kita akan mengambil tindakan tegaslah. Beliau ditemui media selepas mengetuai operasi bersepadu bersama KPDNKK dan penggawa di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kelantan Tunjung Kota Baru awal pagi tadi. Hasil pemeriksaan lebih sejam ke atas 110 premis perniagaan itu, seramai 11 peniaga dan pemborong dikesan melakukan kesalahan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Kesemua alat penimbang dirampas dan kompaun berjumlah RM3,000 dikeluarkan. Bagi pemborong, mereka mengakui harga barangan dijual sedikit murah berbanding sebelum ini. Bermakna kita kira barang nak beli banyak habis sikit lah. Dalam supik barang 5 kilo kita ambil sekejap. Itulah. Sikit. Orang boleh beli ni. Mana orang boleh beli. Kita untuk ambil tambahan kita lah sudah. Kita pun kalau tak ada kata-kata untuk lebih, untuk kuem tak ada. Sekat-sekat gini ya. Ops bersepadu yang dilancarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPPD Kota Baru sejak 6 Februari lepas berjaya mengesan 8 buah motosikal di Ubah Suai, manakala sebanyak 39 motosikal ditahan dengan 88 saman ke atas pemilik yang melakukan pelbagai kesalahan trafik. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Rohaimi Mat Isa berkata, antara motosikal yang ditahan termasuk dibawa masuk dari Thailand yang tiada nombor pendaftaran dan masih belum mendapat pengesahan kastam. Menurutnya, pihaknya juga memeriksa 223 kenderaan melibatkan 92 kereta, 120 motosikal, 3 lori dan 8 kenderaan lain sepanjang ops bersepadu. Selain itu, katanya, jenayah curi kenderaan meningkat di Kota Baru. Sehubungan itu, melalui ops bersepadu ini dapat mengurangkan kes tersebut ke tahap maksima, melibatkan pelbagai unit termasuk jenayah, narkotik dan trafik. Antara kesalahan mereka ini ialah mengubah suai kenderaan, tiada lesen dan juga kenderaan yang tiada dapat kelulusan kastam yang kita percayai bawa masuk ke negara ini daripada negara jiran. Jadi kenderaan-kenderaan ini kita dapati tengah diubah suaikan sehingga kan tidak kita kenal model apa sebenarnya dengan tidak ada plate number juga. Dan daripada hasil 45 orang ditahan itu juga salah seorang penunggang adalah merupakan seorang pelajar umur 14 tahun yang tidak mempunyai lesen memandu. Polis menyasarkan penurunan 5% kadar jenayah di Kota Baru sehingga penghujung tahun ini. Sekian paparan berita dari Kota Baru. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat melawat 4 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja di campsite Sirajuddin di Gemas Negeri Sembilan. Baginda merupakan Kolonel yang di-Pertua Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD. Sebaik tiba di campsite Sirajuddin, Baginda berangkat menghadiri sesi taklimat oleh Pegawai Pemerintah Pasukan 4 Skuadron RAJD Major Abdullah Yusof.
Sempena kunjungan ke RAJD, Sultan Nazri dibawa melihat pelbagai jambatan taktikal yang dibina regimen itu bagi tujuan laluan merentasi halangan berair dalam masa yang singkat. Antara yang dipersembahkan ialah Tactical Floating Bridge yang dipanggil Pontoon dan jambatan jenis Tactical Single Span Bridge iaitu jambatan lekap. Jambatan lekap mampu merentasi jurang yang sering diguna dalam misi bantuan bencana alam seperti di Bukit Antarabangsa pada 2008. Sultan Nazrin turut dipersembah dengan demonstrasi jambatan di kolam latihan serta pameran statik di garaj jambatan taktikal. Sepanjang tahun lalu, penguatkuasa PPDNKK Perlis berjaya mengesan 336 kes penipuan dengan pelbagai kesalahan dilakukan peniaga. Ia membabitkan nilai rampasan lebih RM480,000. Menurut pengarah PPDNKK Perlis, Khairul Amin Talib, pihaknya turut mengeluarkan kompaun bernilai RM123,750 serta denda sebanyak RM130,300 kepada peniaga yang gagal mematuhi peraturan. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan harga barangan di Pasar Pagi Arau. Katanya kebanyakan peniaga mematuhi peraturan termasuk meletakkan tanda harga selain menjual barangan dengan kadar harga berpatutan. Setakat kita tengok pada pagi ini memang kebanyakan tanda semua ada lah yang kita lalu tu kan, cuma ada 1-2 tu tanda harga dia terselindung lah kan? Bila kita tanya tu dia boleh tunjuk lah tanda harga dia tu dan yang paling penting lah kita pohon lah peniaga-peniaga ni paling penting sekali letak tanda harga lah. Berhubung Ops Catut yang dilancarkan sejak 15 Januari lalu, di Perlis setakat ini sebanyak 6 peniaga dikesan melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. PPDNKK Perlis telah melakukan sebanyak 2,441 pemeriksaan setakat semalam. Ops Catut antara usaha kementerian untuk memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga barangan berikutan pelaksanaan GST pada 1 April nanti. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Melaka bercadang untuk mengadakan lebih banyak program My Best Buy di seluruh negeri itu pada masa akan datang. Ini bagi menggalakkan orang ramai berjimat dan membeli barangan keperluan pada harga lebih rendah di lokasi-lokasi pasar My Best Buy yang dianjurkan. Timbalan Pengarah Fama Negeri Marsahid Ma'ruf berkata program My Best Buy memberi pilihan kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah di antara 5 hingga 20% berbanding dalam pasaran biasa. Program ini juga kita akan adakan di UTM Bandar dan juga di Durian Tunggal. Di samping itu kita ada juga di Wisma Persekutuan yang akan kita laksanakan pada tiap-tiap bulan pada minggu akhir pada hari Selasa. Jadi pengguna-pengguna boleh berhubung terus kepada pasar My Best Buy ni yang mana dia memberikan satu pilihan yang terbaik lah. Beliau ditemui pemberita ketika memantau program bulanan My Best Buy peringkat Kompleks Jabatan Kerajaan Negeri Melaka di Perkarangan Pusat Transformasi Bandar UTC Jalan Hang Tuah Melaka. Program My Best Buy di UTC Melaka ketika ini dianjurkan pada setiap Rabu terakhir setiap bulan bermula pukul 9 pagi sehingga 9 malam. Sekali lagi Fokus Nasional 5 hari ini. Mayat rakyat Malaysia mangsa nahas AirAsia tiba di Sarawak untuk disemadikan esok. Sumbangan RM10 juta untuk baiki masjid dan surau di Kelantan. Baiklah saudara, setakat ini Nasional 5 untuk hari ini. Laporan meteorologi menyusul selepas ini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Para penonton yang dihormati sekalian, seperti biasa anda bersama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia untuk informasi cuaca terkini. Sebelum kita ke keadaan cuaca, kita tinjau dahulu keadaan angin di kawasan perairan Malaysia. Angin timur laut masih lagi bertiup kencang dengan kelajuan sehingga 60 km sejam dan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter atau 15 kaki dengan amaran laut kategori yang kedua masih lagi berterusan di kawasan tengah laut China Selatan ini melibatkan kawasan perairan Kondo, Reef North, layang-layang dan juga Palawan. Dengan keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti perkapalan termasuk perkhidmatan feri. Sementara itu, amaran kategori pertama juga masih lagi berterusan di kawasan perairan Samui, Bunguran, Tioman, Kuching, Reef South dan juga Labuan. Dengan amaran yang sama juga berkuat kuasa di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur, perairan negeri Sarawak dan juga perairan wilayah Persekutuan Labuan serta perairan di bahagian barat negeri Sabah. Keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut dan juga aktiviti pantai. Kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga hari Sabtu ini 14 Februari. Sementara itu, keadaan cuaca semasa pada petang ini menunjukkan paparan imej satelit. Pada ketika ini kurang kelompok awan aktif di rantau Semenanjung dan juga negeri Sabah. Kelompok awan aktif pada petang ini diperhatikan lebih banyak tertumpu di rantau negeri Sarawak serta di Kalimantan. Dengan keadaan cuaca di Semenanjung pada petang ini amnya adalah cerah di kebanyakan negeri dan dijangkakan keadaan cuaca cerah ini akan berterusan sehingga ke malam ini. Di negeri Sabah juga keadaan cuaca pada petang ini cerah di kebanyakan bahagian. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca agak lembap dengan hujan yang berlaku sejak awal pagi tadi di bahagian barat negeri Sarawak. Terutamanya di bahagian Kuching dan Samarahan masih lagi berterusan. Hujan juga diperhatikan turun sejak tengah hari tadi di kawasan pesisir pantai negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Mukah, Sibu dan juga di bahagian pedalaman Sarawak melibatkan pedalaman Miri dan juga Kapit. Dijangkakan hujan yang sedang turun di negeri Sarawak ini akan berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, saudara, sebelum kita kembali semula ke Angkasa Puri, kita tinjau dahulu ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini dan juga esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia.